الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين.
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين.
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari Minggu ni kita dapat juga bersama untuk dalam lebih kurang dalam 1 jam kita bersembang, berborak, bercerita, kita bertukar pendapat, kita jab, kita kasih positif jab kepada mindah kita ni supaya dia dapat cekal dalam keadaan positif, walaupun mungkin banyak perkara-perkara negatif yang mungkin akan datang menyerang, tapi kita tetap kekal positif dengan jab-jab yang kita akan dapat pada pagi ini insya-Allah bersama dengan Abang Bu. 4 hari bulan Julai 2021 telah pun masuk ke hari keempat dalam bulan separuh masa kedua dalam tahun 2021 ni. Mudah-mudahan perjalanan kita akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan kejayaan, jalan-jalan yang akan membawa pelbagai kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga kita nak terus bersembang pada pagi seperti biasa. Kita nak just tanya you all untuk kita mulakan dengan beristighfar banyak-banyak. Alright, beristighfar banyak-banyak dengan tekan like, tekan love
love, tekan share kepada member-member. Sambil kita tekan 10 share, sambil kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kan? At least 10 kali kita share. Kita tekan share dan kita just like beristighfar. Mudah-mudahan dia akan memberikan kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan siapa yang kita share juga akan dapat manfaat. Alright, dan juga terus tekan love banyak-banyak sambil kita cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dan mungkin kepada adik-beradik yang mungkin juga bukan beragama Islam, anda boleh terus juga cakap aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku millionaire, aku money magnet, babe. So whatever that very positive kita mula letakkan dalam kepala otak kita ni supaya dia akan masuk dalam otak dan terus kekal positif untuk hari ini. Apapun keadaan yang berlaku di persekitaran kita, terus bermula dengan bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur kerana kita dapat bangun pada pagi ini. Kan, kita pada bangun je dah, kita dah hari yang baru. Lupakan semua benda-benda yang berlaku semalam ke sebelum tu, semua lupa. Alright, hari ini adalah hari yang baru, kita mulakan dengan semangat yang baru. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita akan dapat menikmati banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kekal bersemangat dengan bersyukur, dengan berterima kasih kita dapat dilihat ni. Nampak ni, cuma kau ada 1 juta dan kau tak boleh nampak. Kan? Apakah erti kalau ada 1 juta ke 10 juta ke 1 bilion in that case, awak tak boleh melihat, kan? Tak boleh mendengar. Lepas tu tak boleh bercakap, kan? Katakanlah benda-benda tu, awak ada 1 juta, 2 juta tapi tak boleh buat benda tu. Tak guna hidup tu, betul? Maksudnya tak lengkap. Tapi bila kita tak ada pun benda-benda macam tu, tapi kita dapat melihat, kita dapat merasa, kita dapat mendengar, kan? Benda-benda ni adalah nikmat yang kita patutnya sentiasa bersyukur walaupun apa keadaan kita, right? Jadi kita tengok kat sini siapa adik-adik kita yang dah datang ni, right? Okey, kita ada Cik Okey, Cik Akmal Musa. Assalamualaikum. Alright. Okey, kita ada Faizul seperti biasa Faizul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Okey, Cik Akmal. Hari ni tak lama ada kelas. Betul. Sekarang kan abang dah cakap ilmu Idwah ni kan, ilmu dunia, wang akhirat, tapi kita cakap ilmu wang dunia akhirat ni kita akan insya-Allah kita cuba selalu. Alright, every day ada. Semalam pun ada sebenarnya, tapi semalam hari yang sama saya berada di platform yang berbeza. Jadi itu saja, tapi saya masih juga lakukan insya-Allah. Macam biasa kita bagi 1 handsome ke AA, alright. Bila handsome awak akan dapat benda ni. Alright, jadi itulah keistimewaan bila awak menggunakan perkataan handsome ataupun macho ataupun apa saja yang buat saya macam rasa wow, bestnya. Saya akan bagi anda tepukan, brothers and sisters. Alright, kita ada Assalamualaikum Haniza, Assalamualaikum. AA yang handsome dan ceria. Alright, itu lagi. Satu lagi tepukan. Alright. Okey, Azim Nur, kita ada adik-beradik kita. Ni salah seorang captain. Dia ni apa pun dia akan jadi captain. So Azim Nur juga ada kat sini. Assalamualaikum dan happy weekend. Alright, weekend adalah satu hari yang banyak aktiviti keluarga, betul? Banyak aktiviti keluarga ni biasanya pada hari Ahad ni, hari Minggu. Dan tahniah kepada pasukan England yang semalam menang 4-0 Allahu Akbar. Dia menang 4-0 lah, kan? So Cik Suria kita ada lama tak jumpa Cik Suria kita. Assalamualaikum. Abang Macu dia panggil Okey, dan teruskan kita sambil kita ada kat sini, marilah kita just like share dan ajak member-member kita sebab hari ni kita ada ilmu yang best pada segmen ilmu 9.30. Nanti abang pun nak kongsikan mindah kaya dan mindah miskin. Apa benda Allah tu dan macam mana kita nak tahu kita mempunyai mindah kaya ke atau mindah miskin. Ada 6 benda yang kalau saya uji kita akan tahu sama ada kita ni mindah miskin atau mindah kaya. Kita akan tentukan sekejap lagi 9.30, alright? Okey. Alright, so sekali lagi kita ada siapa lagi? Oh, Cik Suria SRK kot. Allahu Akbar. Terima kasihlah Suria. Aku bagi kau sebab kau cakap 2 tau. Satu handsome dan kau cakap macam SRK. Kita bagi DJ horn lagi kat kau. Kita bagi dia bicycle horn lagi kat kau. Kita bagi party noise kat kau sebab kau menggunakan benda yang buat aku macam wow, berbunga-bunga hati. Orang cakap aku Syaruk kan. Allahu Akbar. Alright, kita siapa ada lagi kat sini? Kita ada Kak Farah.
Kak Farah kita. Alright, selalu kuat dan hebat. Allah hebat, Allah kuat. Kita ni tak ada apa Kak Farah. Kita ni kosong lah Kak Farah. Apa yang ada kita ni? Kan, kita cakap kuat, besok Allah ambil nyawa dah tak ada benda. Maksudnya kita dah tak ada apa lah. Gagah macam mana pun, kaya macam mana pun, besok kalau Allah ambil je nyawa kita, dah tak ada benda. Tak gagah, tak apa, tak kuat. Kita ni semua kosong. Alright. Jadi kita kena ingat semua benda ni sebenarnya Allah yang kasih. Jadi itu sebabnya saya cakap pagi-pagi kita start je kita kena rasa macam wow, right, alhamdulillah, kita kena rasa semangat kerana Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita banyak benda untuk kita hidup terus, untuk melakukan banyak kebaikan, alright, untuk kita mencari pelbagai pahala untuk kita bawa bersama-sama nanti bila kita dah mati nanti. Alright, ada yang tak suka bila aku cerita pasal like pagi-pagi apa ni abang cerita mati, tapi itu the fact. Orang yang bercerita pasal mati ni kita kena rapat dengan dia sebab apa? Dia mengingatkan kita banyak benda, alright. Sebab tu jangan macam rasa abang boleh pagi-pagi cerita pasal benda ni. Tak, itu juga satu cara untuk kita sentiasa merasai diri kita ni macam hina. Diri kita ni tak ada benda, babe. Jangan sebab tak ada benda lah. Memang tak ada benda lah. Kita ni tak ada benda lah. Kan? Jadi saya nak ingatkan tu je lah. Right? Okay. Sekarang mungkin sebab kita mulakan Rosli bin Sattar. Salam salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang pun nak tanya, tadi since kita dah cerita pasal Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan, saya nak tanya awak lah mungkin masa kecil-kecil dulu kan, bukan kecil lah, sekarang pun tak tahu sekarang pun kau sama juga ke apa kan, siapa yang dia suka lagu tau, lagu macam mana yang korang suka, penyanyi siapa yang korang minat, lagu apa yang buat kau macam terkenang-kenang sampai sekarang, ada tak lagu yang buat kau macam wow, lagu ni macam bila-bila kau dengar je kau macam rasa macam seronok sangat, ada tak? Cuba cerita dengan aku, tak kisahlah zaman sekolah kau ke, zaman sekarang ni ke, mana tahu sekarang pun kau macam tu, sama juga macam dulu kan. Dengar je lagu ni, ada tak? Ada tak lagu-lagu yang buat awak macam wow, ini lagu macam best lah babe, yang you pernah lah dulu satu ketika dulu you macam suka sangat lagu ni. Dia banyak lagu kan, banyak, tapi ada tak lagu satu, lagu Balik Kampung Azim Azim no. Kita ada Rina Zaidi. Assalamualaikum dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Azim no dia cakap lagu Balik Kampung. Balik Kampung ini mesti dah rindu sangat kampung sebab like PKP ni, brother ni Kelantan, mesti Kelantan lah kan. Betul ke aku ni? Aku memang agak asak je. Mesti Kelantan ke Terengganu ni, brother tak dapat balik babe. Jadi lagu tu jadi macam lagu yang macam macam at least bagi dia macam something to look for lah Okey, itu lagu Balik Kampung daripada Azim Okey, siapa lagi? Come on. Apa lagu yang korang macam rasa macam best gila lah lagu ni? Macam dulu dia berubah juga ikut masa kita, ikut situasi kita, ikut keadaan kita. Masa tengah dia crush dengan budak tu, apa lagu pula? Bila macam budak tu tak terima cinta kita, lagu apa pula? Bila kenang balik benda-benda macam zaman-zaman sekolah dulu, ya Allah, macam-macam lagu. Aku dulu pernah tak korang dengar lagu Ben Naden? Ada Ben Naden Ben Naden, habis lagu Alley Cat ni aku sukalah. Lagu Alley Cat ni memang something aku minat lagu Alley Cat. Dan lagu apa lagi lagu Search. Kita 60-an. Abang Rosli 60-an bang Ya, abang ni nampak macam muda tapi tua rupanya. Dia suka lagu 60-an Okey, good, lagu 60-an. Abang Abu lagu Alley Cat. Tu lagu yang saya suka lah. Come on, share. Okey, Nur Izzati Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, apa lagu yang korang suka? Come on. Itu cerita santai pagi ni. Pagi ni kita nak macam berukuah-kuah sikit ni. Kita tanya soalan yang santai supaya korang boleh macam bermesra-mesra sikit. Sebelum kita masuk 9.30 nanti kita ada bab ilmu kita yang kita akan kongsikan mengenai mindah kaya dan mindah miskin. Di mana awak ni ada minda apa? Macam mana kita nak kenal benda tu? Abang pun tak bagi banyak benda. Saya bagi 5-6 perkara yang boleh buat awak ni macam best sangat. Lagu Aku Bukan Malaikat. Lagu Aku Bukan Malaikat tu siapa nyanyi? Penyanyi je. Lagu Aku Bukan Malaikat. Ni lagu nasyid ke lagu apa? Aku tak kerti juga. Macam lost track juga lagu-lagu kan. Dulu masa time sekolah tu memang 24 hours lah. Kita memang dengan lagu, dengan ambil dekat, kalau kedai bapak aku ambil buka radio. Lepas tu aku ambil penyapu, aku buat macam gitar. Macam adik aku juga. Kan semua gila kita masa tu kan.
Alright, jadi lagu Balik Kampung, kita ada Azimno, dia cakap lagu Balik Kampung. Okey Azimno, kita ada Kak Farah. Kak Farah dia cakap lagu Sampaikan Salam. Allahu Akbar. Kak Aniza, samalah macam lagu kita. Lagu Sampaikanlah Salam. Lagu tu aku belum boleh nyanyi lagi sebab suara aku tak nak batuk-batuk ke apa. Okey, Kak Farah Hashim cakap lagu Aku Bukan Malaikat, dia cakap. Alright, okey. Lagu Siti Nurhaliza Alright, okey. Come on. Yang lain. Apa takkanlah kau tak ada lagu pun. Jangan kau bangun kau cakap pula saya suka lagu negaraku Bang Abu. Lagu negaraku kau memang kena sukalah. Tapi sekarang kita nak cerita lagu yang mungkin awak macam teringat sukalah dengar lagu ni, macam kalau dengar 50 kali 100 kali pun tak kisah. Lagu izinkan selamanya namamu di hatiku. Dahsyat ni semua lagu jiwa Lagu jiwa betul Lagu Mr. Big, lupa tajuk Cik Akmal dia cakap lagu Mr. Big, lupa tajuk Okey, tak apa. Wah, bagus Ramai yang suka macam-macam lagu lah Saya lagu Alley Cat saya minat. Lagu Search. Lagu Search masa Search tengah top tu. Lagu-lagu macam semualah. Fantasia Bulan Madu lah, apalah semua tu lah. Dulu kita memang siap masuk dengan apa, siap masuk jamming sekali nak nyanyi lagu tu, right? Okey, Suhaimi kita dah sampai. Suhaimi apa dia cakap? Salam AA yang ceria. Lagu yang paling aku suka sekali adalah lagu Happy Birthday. Confirm aku happy. Dia ni suka lagu Happy Birthday. Alright, ingatkan Suhaimi. Okey, kepada semua yang mungkin hari ini adalah hari lahir anda. Alright, Abang Abu ucapkan selamat Hari Raya Sena Halwa kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah akan terus memberkati kehidupan anda dengan pelbagai kebaikan, insyaAllah. Assalamualaikum AA yang handsome dan awesome. Alright, kita bagi tepukan kerana Aslina menggunakan dua perkataan yang saya suka sangat. Alright, itu dua sebab dia pakai handsome dan juga awesome. Alright, kepada adik-adik yang di luar sana, alright, kita juga sambil-sambil santai ni kita juga nak gunakan masa untuk tanyalah kalau ada soalan ke yang mungkin awak ada nak tanya Abang Abu pasal bisnes, pasal kewangan, boleh je tanya kat sekarang sambil kita bersantai, sambil kita berkenal mengeratkan ukhuwah kita, sambil kita jet benda-benda positif dalam kepala otak kita ni. Kita nak circle yang positif, kita nak benda yang positif dibincangkan, benda yang positif kita cakap, kita lupakan semua benda negatif walaupun benda tu berada di sekeliling kita, kita lupakan, kita buang, kita tak terima benda tu, kita nak just terima benda-benda yang positif sahaja. Alright, dan juga 9.30 nanti kita ada segmen ilmu kita, dan hari ni Abang Abu akan sharekan mindah kaya dan mindah miskin di mana kita. Apa mindah kita, macam mana kita nak tahu benda tu, kita akan bincangkan kemudian nanti. Alright, okey, dan seterusnya kalau ada soalan, adakah apa-apa soalan? Dan hari ni juga kita hari Ahad. Alright, minggu depan kita ada beberapa aktiviti menarik daripada adik-beradik Abang Abu yang akan juga adakan forum. Banyak benda yang berlaku, dan kes di Singapura okey, nampaknya okey lah. Dan di Malaysia nampaknya kes masih lagi dalam satu keadaan yang kata orang tu belum boleh dibanggakan lagi. Mudah-mudahan benda ni akan cepat kita dapat selesaikan sama-sama. Alright, kita ada Assalamualaikum AA. Alright, Assalamualaikum AA daripada Khayati Yahya. Alright, Waalaikumsalam. Dan dia gunakan perkataan yang untuk dapatkan applause. Alright, okay guys, ada tak soalan-soalan yang awak nak tanya saya? Boleh tanya sekarang. Ada tak kalau ada soalan-soalan yang awak nak tanya? Tak kisahlah soalan-soalan jenis yang apa pun nak boleh tanya. It can be business, it can be apa, ataupun dia boleh share saja. Share lagu yang awak minat sekali. Dan saya nak tanya satu lagi soalan. Lagu yang kau minat tu, pernah tak kau macam nyanyi? Maksudnya kau tengah nyanyi cara depan-depan ke, cara belakang-belakang ke, dalam toilet ke, atau kat mana pun, ada tak? Ke awak macam hanya dengar je? Ataupun awak ada tak masuk karaoke ke awak nyanyi lagu tu? Kan Abang Abu, ya Allah, dia banyaklah karaoke tu saya dulu masa nak training kan. Saya sebenarnya saya pernah perform tau dekat atas stage ni, depan lebih kurang 800-900 orang live, dengan live band. Saya pernah nyanyi, right? Lagunya lagu Sampaikan Salam. Masanya adalah masa sambutan Hari Raya untuk Dewan Perniagaan Melayu Singapura. Jadi aku naik atas tu, aku nyanyi lagu Sampaikan Salam tu. So, sebelum aku nyanyi tu aku kena buat training, jadi aku masuk karaoke banyak kali untuk nak pastikan aku punya benda tu betul lah, sebab pitching, sebab ada minister semua datang kan. Itulah macam itulah.
Ya, semoga hari ini lebih baik semalam. Okey, Cik Ahmad selalu selalu. Okey, siapa yang berani kalau dia nak naik atas dengan bambu, dia nyanyi lagu dia sekejap? Mungkin sepatah dua kata ke, sepatah dua kata. Sebaris dua baris. Nak tak awak naik atas sebelah saya ni, duduk kat sebelah saya belah sini, alright, dan awak nyanyi. Nak tak? Kalau nak saya bagi link siapa yang berani, alright, naik ke atas ni dan terus nyanyi lagu yang dia nak macam nyanyi, alright, saya nak bagi diorang hadiah berupa satu tiket satu tiket untuk satu program yang best. Siapa berani naik atas untuk nyanyi bersama dengan bukan bersama saya Kau naik, kau nyanyi, alright, dan kita just nak macam tahulah kan kau ni betul ke peminat yang setia untuk lagu tu. Saya nak awak ada berani ke? Come on. Berani ke? Berani naik atas nyanyi lagu tu? Okey, awak boleh menang hadiah. Okey, aku rasa hari ni aku nak lain sikit. Siapa berani naik atas untuk nyanyi lagu tu, aku nak bagi dia RM20. RM20 cash. Maksudnya cash dapat cash. Ada ke yang berani naik atas? Okey, langkah penjimatan nak sarapan makan tengah hari pukul 8 ke bawah. Kalau tak bawah 8 RM sekali makan. Langkah penjimatan nak sarapan, nak makan tengah hari pun kalau tak bawah RM8 sekali makan. Oh, langkah penjimatan maksudnya dia cakap kalau aku ni nak jimat RM8 makan pagi petang pun memang kena RM8 itu itu jawapan dia. Saya tak faham apa sebenarnya Abang Abu ni Abang Rusli Tak apa. Alright. Siapa yang berani naik ni? Tak ada orang berani Apa dah lu orang ni, apa nak naik sekejap pun nak nyanyi pun takut. RM20 babe dapat. Bang Rusli naik sekejap bang, lagu 60-an tu dapat RM20 bang. RM20 abang makan 3 hari dah. 3 hari boleh menjimat. RM20 abang bagi untuk siapa yang berani. Ini bukan pasal kita nak bagi duit untuk apa tau. Nak kasih macam okay, let's do something. Berani untuk some berani. Siapa berani ni? Siapa berani ni? Tu link tu saya dah bagi tu. Tekan link je, awak akan berada di depan sini bersama dengan saya dan saya bagi 2 minit ke seminit ke 30 saat pun tak apalah. Awak kena nyanyi 30 saat atau 1 minit Awak nyanyi, berjaya nyanyi, awak dapat RM20. Siapa yang berani nak buat benda tu, awak boleh tag member-member awak yang mungkin memang terror nyanyi ke. So dia cakap, abang pun ada buat nyanyi lah. Siapa boleh nyanyi, kita pun bagi. Tak dengar suara Tak dengar suara? Ya ke? Boleh dengar suara tak? Siapa yang tak dengar suara? Tak. Live lah, mana boleh off camera. Tak boleh lah, mana boleh off camera. Macam tu tak best lah. Tapi kalau kau nak try off camera boleh, tapi aku tak bagi RM20. Ini untuk orang berani. Okey, depan cakap okey saya nak menyanyi. Ini saya sahut cabaran bambu. Okey, saya nak nyanyi 30 saat. Tak, balik dah. Kau kejap lagi aku akan contact kau PM, kau terus dapat RM20. Hari ni RM20. Siapa nak? Kau boleh tag member-member kau semua. Siapa-siapa member tu tag. Cakap dia off camera ke live. Live RM20. Kalau awak tak live maksudnya off camera tak ada duit, tapi awak akan rasa macam okay, mungkin first time aku tak pakai kamera. Sebab saya nak macam jadikan orang ni macam biasakan diri benda tu. Tak perlu takut dengan apa pun. Alright, sebab abang Abu pun dulu macam tu je, penakut nak buat benda ni. Okey, siapa tu? Mafiza Assalamualaikum Abang Abu. Yusrizam Yusof. Waalaikumsalam. Saya sihat. Alhamdulillah. Apa khabar Yusrizam? Sihat Okey, kalau Mafiza nak, okey dia nak RM20 ni saya nak cabar dia lah. Okey, dia naik atas, dia kamera, dia nyanyi lagu yang dia suka 30 saat saja. Okey, Mafiza, kalau Mafiza nak sahut cabaran ni RM20 untuk nyanyi depan di sini. Alright, awak dapat RM20. So Mafiza dia cakap nak. So kalau nak, awak kena tekan link yang saya dah bawah kat situ. Alright.
Untuk AB happy-happy selalu. Alright, okay. So kalau siapa yang nak tadi, dia kena naik atas. Alright, dia kena naik atas dan nyanyi. Alright, nyanyi je lah. Just 30 second je. Bukannya macam nak nyanyi satu lagu penuh. 30 saat nyanyi. Alright, untuk awak beranikan diri awak nyanyi, saya akan count 30 second. Awak lepas 30 second, insyaAllah awak dapat RM20 untuk hari ni. RM20, babe. RM20 yang kalau ikut Abang Rosli tu, dia boleh makan 3 hari punya bajet. Makan tu dia dapat free. Okey, siapa yang nak nyanyi RM20 saja. Ada yang dah WhatsApp dah aku, dia nak nyanyi tapi dia cakap dia malu nak nyanyi, nak RM20. Tak boleh. Siapa? Maaf ya, saya terlupa nak reply WhatsApp. Siapa ni Okey. Alright, come on guys. Siapa berani? Mafizan, kau cakap kau nak naik atas. Tak ada pun siapa berani untuk menyahut cabaran saya. Lagu yang dia suka, dia naik atas, dia nyanyi sekejap. Boleh tu, link tu tekan je. Kalau tak reti tekan, awak just tekan link. Tengok awak punya, what do you call that? Ni lah OSI, apa benda tu lah. Yang you punya browser. Tengok ada browser, dia tak boleh. Kan, you kena tengok. Biasa Chrome okey. Kalau you pakai Chrome kan, tu dia terus naik untuk bersama dengan Abang Abu. Come on. Siapa? Ambil peluang ni RM20. Alright, kita nak bagi RM20 untuk orang yang berani sebab kita ada 5 minit lagi. Sebab lepas 5 minit kita nak masuk ke bab ilmu kita pada hari ni. Hari ni kita nak bercerita mengenai minda kaya, minda miskin ni. Kan, minda miskin ni dia cakap, alamak tak payahlah nak naik. Tapi minda kaya kan, dia akan fikir, tak apalah, kita cubalah, kita buat je lah. Kan, bukan rugi apa-apa, buat je. Alright, mungkin kat situ kita dapat satu pengalaman baru, satu benda baru. Jadi kita buat je. Itu minda kaya. Siapa kat sini berani? RM20 je ni, babe. Kenapa aku punya adik-beradik ni macam takut sangat nak naik, nak bercakap ni. Menyanyi di 30 saat, RM20, babe. Kau dah boleh kalahkan ramai orang. 30 saat dapat RM20. Just bayangkan kau punya return on investment yang luar biasa. Okay, so sambil tu kalau ada soalan pun nak boleh tanya. Kita tak nak sesi ni macam sesi buang masa, tapi kita sebenarnya buat benda ni adalah untuk kita. Alright, kenapa tak boleh on pula? Kan, kenapa tak boleh? So, biasanya boleh, semua orang boleh. Kan, tu link dia. Alright, kena tekan link. Nak tu browser tak boleh. Aduh, maksudnya ada masalah dengan browser awak ni, bukan Abang Abu ni. Sebab biasanya sebab kita dah on, interview tu dah on pun. Okay. Tu maksudnya tak tahulah, klik tak dapat pun. Ya ke? Macam mana dia orang cakap macam ni? Klik tak dapat pun. Boleh ni. Mungkin awak punya browser tu problem. Bukan Abang Abu punya problem. Browser tu problem. Alright, cuba pakai handphone ke? Mungkin tengok, mungkin pakai benda lain ke? Tak dapat klik kan? Allah, tak dapat klik. Why tak dapat klik Cuba copy benda tu, copy yang apa saya kasih ni dan bawa ke tempat lain kalau tak dapat klik daripada saya punya ni. Kan, kenapa pula? Semalam boleh? Semalam, hari tu semua orang boleh klik dan naik. Kenapa pula hari ni tak boleh Let's check this. Okay. Awak kena copy link dan bawa ke somewhere. Kan, mungkin daripada direct tu tak boleh. Awak kena copy link tu bawa ke awak punya browser lain dan awak buat. Sebab Facebook dia macam tak kasih benda ni. Sebab dia ada live kan. So dia tak kasih kot. Minta bagi cara momentum supaya terus bersemangat untuk mencapai cita-cita. Kak Farah, dia macam ni. Dia satu benda kita kena faham. Tanya diri kita, kenapa buat benda tu? Alright, kalau kita buat benda tu untuk macam untuk dunia, memang kita punya momentum akan hilang. Tapi kalau kita tanya diri kita buat ni untuk apa? Kalau kita punya jawapan tu, sebenarnya aku buat ni untuk aku dapat something. Alright, okay, Syam dah join. Okay, Syam nak join Okay, kita ada Syam. Seorang dah, tengok siapa yang cakap tak boleh, nampak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ruslan. Okey, Syam dah ada kat sini. So kita nak tengok Syam boleh nyanyi tak? Kita nak bagi dia 30 saat untuk dia nyanyi. Kalau dia berjaya nyanyi dalam 3 saat, RM20 adalah milik dia. Apa Mafiza cakap tak boleh nampak? Aku nak tanya dia macam mana dia boleh masuk. Engkau orang cakap tak boleh. Aku tanya dia direct. Aku nak tanya ni, Syam. Syam, buka kamera kau Syam. Mana ni? Hilang pula dia ni. Oh Syam. Tu dia, nampak tu dengan songkok sekali. Syam, dia orang cakap tak boleh masuk link. Syam boleh masuk link kan? Assalamualaikum. Boleh kan? Boleh. Boleh. Masuk dari tadi kopi ya. Kan dia copy, so you kena, sebab maybe daripada Facebook direct tak boleh sebab Facebook dah block, dia tak nak benda-benda macam tu. Kan sebab tu kita kena copy, kita bawa browser lain dan untuk kita nak masuk sini. Okey, terima kasih kerana sahut cabaran Syam. Alright, cabaran dia tahu tak apa benda? Okay. Syam. Aduh, Syam dah. Cabaran dia tahu kan apa benda? Cabaran dia. Okey. Tahu Tahu. Jadi kita nak bagi kita nak bagi Syam 30 saat. Alright, 30 saat ni Syam kena nyanyi. Kalau suara sedap ke tak sedap tak kisah, janji nyanyi. Alright, okey, kita nak start sekarang. Alright, sekarang nyanyi Syam 30 saat. Adunyai, dengarkanlah cintaku tulus dan suci samanya. Siap benda ni sekali. Wah, ni memang kaki lah. Okey Syam. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cinta bukannya Okey. Alright. Okey, tepukan kepada Syam. Kita bagi tepukan. Alright. Itu dia Syam, tepukan, tahniah. Okey Syam. Alright, apa Syam kena buat? Alright, Syam just WhatsApp kat nombor ni. Okey, WhatsApp kat nombor ni. Nanti nombor tu nampak tak dekat chat tu? Okey, nanti saya tengok. Okey, nampak WhatsApp dekat situ. Nanti insya-Allah you akan dapat RM20. Tahniah kepada kita punya Syam kita. Alright Syam, thank you very much, dan anda adalah orang yang berani cabut cabaran, dan mudah-mudahan Allah akan berkati dan terus memberikan kejayaan yang luar biasa kepada Syam. Alright, best. Semoga sihat selalu bang. Okey. Alright, itu dia Syam, nampak? Dia dah naik, dia dah kaut dah RM20 tu. Dia boleh buat simpan ke dia nak. Sebab RM20 ni dia boleh jadi 20 juta kalau kita tahu macam mana kita nak gandakan dia, kan? Kita boleh jadikan benda tu macam tu. So, mudah-mudahan duit tu akan digunakan untuk benda-benda yang baik, untuk dia terus menggunakan sebagai mungkin satu modal perniagaan dia ke, modal untuk buat something yang boleh bawa dia duit yang banyak, insya-Allah. Right? Okey, nampak? Seorang dah menang. Alright, itulah dia. Okey, Kak Farah saya belum habis tadi. Momentum ni dia sebenarnya kalau kita buat sesuatu tu, kita tanya diri kita kenapa kita buat. Kalau kita dapat jawapan daripada soalan tadi, itulah yang akan menentukan sama ada kita ni boleh ke tak boleh. Kalau jawapan kita ni setakat aku nak tu, aku nak tak, dia kena datang daripada jiwa yang berbeza. Kan, dia lebih kepada kalau kita buat benda-benda untuk dunia ni, pasti kita akan lemah, kita akan kecewa, kita akan susah. Tapi kalau kita buat sesuatu tu untuk akhirat, maksudnya memang kita buat benda ni untuk akhirat. Aku buat benda ni untuk aku mendapatkan benda-benda akhirat. Aku nak dapat pahala akhirat. Aku nak bantu orang sebab aku nak dapat pahala akhirat. Aku nak buat benda ni, aku akan buat. Sama ada apa pun halangan ujian aku buat, aku akan terus buat. Benda ni hanya akan datang kalau kita mula melihat dan mula kita mula jadikan apa yang kita lakukan untuk akhirat. Mungkin kadang-kadang kita rasa macam apa Abang Bu cakap ni, kau ni macam bagus je. Itu lantak kau lah, kau nak fikir macam mana pun. Tapi itulah apa yang saya fikir. Alright. Apa yang saya fikir. Alright, itu cara dia. Dan bila kita ada that kind of benda dan kita buat untuk akhirat, insya-Allah kita
Kalau Allah nak benda tu jadi kat dunia, kita akan dapat. Kalau tak pun Kak, kita akan dapat kat akhirat Kak. So itu baiknya kalau kita buat sesuatu meletakkan akhirat dan kita buat. Dan kita redha dengan apa yang Allah nak bagi kat kita. Alright? So itu pada saya. Bila kita ada benda tu, tak kisah apa jadi, kita akan jalan terus, babe. Kita tak peduli dengan apa dunia ni pandang kita. Kita tanya balik diri kita, aku buat ni untuk apa? Untuk dapat pujian dunia? Dan you akan merana, you akan kecewa. Kau nak dapat kekayaan dunia, mungkin kau akan kecewa juga. Tapi kalau kau buat ni untuk akhirat, kau tak akan kecewa, kau tak akan lemah semangat, kau tak akan rasa apa, kau akan terus kekal buat benda yang kita buat. Alright, itu cara dia. Alright, untuk kita kekalkan semangat tu. Boleh Alright, Assalamualaikum Amin Rosli, dan kita ada congrats. Okey, cita-cita kita kena jauh lebih besar daripada cabaran ataupun ujian ataupun apa-apa rintangan yang kita hadapi. Itulah nasihat aku dapat, sekadar sharing saja. Betul kan? dia sebab tu penting. Kenapa awak nak benda tu? Kenapa awak nak buat benda tu? Kalau awak tak boleh menangis untuk nak dapat jawapan tu, maksudnya akan ada banyak benda-benda boleh membantu kita, jadi dia punya stumbling blocks. Tapi kalau kita punya soalan tadi kita jawab dengan menangis sebab kita datang daripada jiwa kita tu, itu benda memang insya-Allah kau tak akan lemah gila lah. Kau akan jalan, kau akan buat, dan kau akan buat sehabis-habisnya. Dan kau akan terima kejayaan. Biasanya akan dapat kejayaan. Sebab Allah bagi kejayaan bagi orang-orang yang betul-betul buat kerana Allah. Dan satu bentuk untuk mengubah mereka. Kan? Dia nak mengubah nasib diri mereka sebab dia nak keluar daripada belenggu kemiskinan contohnya. Itu juga adalah benda-benda yang baik. Kan? Jadi kena tanya. Pada saya kena tanya benda tu. Kalau kita dapat jawapan tu, insya-Allah, alright, kita punya kedudukan dalam perjalanan ni memang best sangat. InsyaAllah. Alright? Okay. So ada lagi ke soalan? Kalau tak, saya nak masuk ke topik hari ni. Topik dia mungkin macam kelakar kan, tapi sebenarnya topik ni penting untuk kita memahami minda kita ni supaya dalam perjalanan kita ni, macam akak cakap tadi kan. Alright, akak tanya tadi, Kak Farah tanya kan. Salah satu sebab minda positif tak? Kita kena ada minda kaya untuk kita terus kekal bersemangat. Macam mana kita nak letakkan minda kaya? Macam mana kita nak tahu sama ada minda kita ni minda kaya ke minda miskin? Minda growth ke dia fix? Dia ada minda yang fix, dia dah fix dah. Ada minda yang sentiasa nak berkembang, growth mind. Alright? Jadi kita nak tanya benda ni sama ada kita ni kita ni macam mana minda kita, alright? Jadi benda tu kita akan datang sebentar lagi sebab saya nak masuk bilik saya sekejap. Alright, anda semua duduk sini. Tunggu, saya akan datang balik sekejap je. Saya akan datang balik dalam bilik untuk ilmu. Kat sini santai-santai. Aku dengar bunyi bunyi angin semualah. Aku nak masuk bilik aku sekejap. Kau tunggu sekejap, aku datang. Sambil tu kau bawa lah member-member kau pergi letak link tu. Cakap dia main join. Tengok brother Abang Abu ni. Alright, saya akan datang. Cing. Alright, ini aku ni bukan buat kelakar tapi serius lah kan. Sebab bila kita kat luar ni, kat santai-santai macam tak best. Bila kita datang bilik ni, kita faham. Hari ni kita dalam bilik ni maksudnya kita nak belajar something. Alright, sebab tu kita panggil dia bilik untuk kita belajar. Dan topik hari ni macam saya dah tulis kat atas ni, alright, minda kaya versus minda miskin. Macam mana kita nak kenal? Itu topik yang kita nak bincangkan pada hari ni. Alright, okay. So kalau you problem datang, you know, okay, ni Suhaimi punya study punya lah. Tak apa, kita share juga. So kalau problem datang, you know that it benda kecil je, benda remeh je. Kerana tu you tak nak dah nampak dan visualize the end product. Betul? Sebab tu kita sentiasa bila ada masalah, kita ingat nikmat Allah. Ni benda yang Abang Buddha ajar. Ada je masalah, kita fikir dan kita kira nikmat yang Allah bagi, pastinya masalah tadi akan jadi kecil gila dan nikmat kita ni akan jadi besar gila. Alright, okay. Jadi sekarang Abang Bu nak masuk dan bab ni kita nak cerita benda ni lah. Cerita apa ni? Kita nak tengok apa itu minda kaya dan kenapa benda ni penting sangat dalam kehidupan kita sekarang ni. Bila kita cerita pasal minda-minda ni, kenapa benda tu penting? Bila kita cerita pasal minda ni, dia ada dua kesimpulan. Alright. Ada orang ni dia minda kaya dan dia minda miskin. Apa tu minda kaya? Kalau kita tengok minda kaya ni, mereka ni percaya bahawa skill, dengan menambahkan skill mereka, dia boleh tambahkan ilmu mereka boleh tambahkan
talent yang mereka, dan mereka ni percaya benda-benda ni boleh kita lakukan dengan praktis, dengan kita sentiasa melakukan praktis dan juga kekal bersemangat. Kan dia tahu semua benda ni boleh ubah. Aku boleh jadi lebih baik daripada semalam kalau aku kekalkan positiviti aku. Aku boleh jadi, kalau dia main bola, aku jadi pemain yang lebih baik kalau aku teruskan praktis dan aku kita berterusan. Kan kita tak menyerah kalah. Itu adalah satu sebenarnya growth mindset kita. Okey, suami dia tanya satu soalan. Okey, saya rasa saya perlu jawab benda ni. Dia tanya, Abang Abu yang handsome, kira gambar kelas ni gambar gua asal kau choose gambar tu? Okey, jawapan yang kau nak jawapan baik ke jawapan kurang ajar? Kalau jawapan baik aku cakap, yelah saya memang choose lah. Tapi kalau soal jawapan kurang ajar, suka hati aku lah yang kau susah kenapa? Dia macam tu. Ini adik-adik aku dia okey lah, dia faham kan. Aku gurau saja. Alright. So yang pertama tadi, bukan pertama lah, maksudnya itu growth mindset. Dan dia yang miskin ni, biasanya miskin ni dia fix tau. Dia fix mindset dia, belief dia, kepercayaan dia ni. Kalau kita dah macam ni, memang macam inilah, kita tak boleh berubah. Kalau talent kita tak boleh berubah. Kita ni memang macam ni. Kalau hidup kita macam ni lah, kita tak boleh berubah. Dia ada that mindset. Ini biasanya mindset di antara orang yang mempunyai mindah kaya dan mindah miskin ni, bila kita tengok dari segi kepercayaan dia tu sendiri. Alright, kepercayaan dia sendiri tu, dia tak percaya bahawa benda ni akan berubah. Tapi orang yang mindah kaya ni, dia percaya dengan skill, dengan dia punya practice, dengan apa yang dilakukan, dia boleh ubah benda-benda tu. Itulah yang sebenarnya dalam growth. Okay, now macam mana kita nak kenal benda ni? Macam mana kita boleh kenal otak kita ni atau mindah kita ni, dia mindah positif ke tak? Okey, kita check yang pertama ni checking. So Abang Bu nak tulis supaya awak boleh macam tahu, checking aku nak buat lah. Alright. Okey. Yang pertama, kita nak checking macam cita-cita ataupun impian ataupun kita punya satu kita check impian. Masa kita check impian ataupun kita panggil dalam Mak Saleh ni dia panggil desire lah, kan? Okey. So, apa maksud dia? First kali awak tengok dah masa awak cerita pasal impian kan, awak tanya impian awak kan, biasanya untuk mendapatkan impian ni, otak kaya ni kan, minda kaya, dia akan cakap, aku nak belajar benda baru lah. Aku nak belajar benda baru, aku nak ambil sedikit risiko untuk aku nak capai impian aku. Aku faham sebab tanpa aku ambil risiko dan tanpa aku belajar benda-benda baru, aku tak capai. So, otak dia orang ni akan sentiasa fikir untuk bila dia nak capai je dia punya matlamat ataupun dia nak pergi ke arah matlamat, dia akan sentiasa fikir, aku kena belajar benda baru. Sebab tanpa benda-benda baru, tanpa ilmu yang baru, mungkin aku tak dapat capai benda yang aku nak. Dia faham benda tu. Dan mereka juga sanggup mengambil sedikit risiko. Kan? Mereka sanggup. Mereka berani mengambil risiko. Tapi, kalau tahu tak, kalau minda miskin, bila awak cakap je aku nak capai minda ni dan aku nak dapatkan cita-cita aku ataupun desire aku. Tapi minda kita kalau dia cakap, aku cukuplah, tak payahlah nak belajar-belajar, cukuplah benda ni. Itu semua tak belajar ke tak belajar, kalau aku pandai-pandai lah, kalau tak lah. Ini kalau otak kita sentiasa ada perkataan macam tu, maksudnya awak ni memang ada minda miskin. Kan minda kaya ni dia tak akan cakap aku cukup, aku tahu semua, aku bagus. Dia tak akan cakap macam tu. Dia biasanya apa lagi aku boleh betulkan? Apa yang patut aku lakukan untuk aku nak dapat macam. Dia akan berfikiran macam tu. Tapi kalau otak awak cakap tak payahlah belajar benda ni, aku dah tahulah, yang ni aku tak payah buat lah, aku dah macam tak payahlah ni. Kalau otak tu mula bercakap macam tu, maksudnya awak kena check otak awak sebab dia otak miskin. Itu satu. So dengan check. Nampak tu Haji Asri pun dah naik sekejap ni. Haji Asri hari ni dia free kot. Haji naik sekejap Haji. Naik sekejap bagi something kat adik-beradik saya ni. Kan kalau Haji free lah. Tu ada link je, Haji naik sekejap cakap big why untuk capai impian. Dan sebab kita nak boleh tanya mungkin satu dua benda je. Kan sebab kita nak cerita pasal minda kaya ni, minda miskin, sebab salah satu adalah dengan tanya, bila kita cakap pasal impian kita, macam mana otak kita berinteraksi, macam mana dia punya soalan. So based on soalan kita boleh tahu, aku ni mungkin mempunyai minda miskin, kan aku mungkin mempunyai minda miskin. Alright. Okay. Kedua, kalau kita tengok dalam kedua, kita kena cari mungkin dari segi katakan
dalam mencari skill. Ni dua ni saya tulis. Awak tanya. Alright? Okey, apa skill yang aku perlu? Contohnya soalan kan awak tanya ni, apa skills? Kan, apa skill yang mungkin aku perlu? Ni tanya je soalan macam tu. Alright? Dan bila awak tanya soalan, apa otak awak cakap? Kan? Bila awak buat something kan, orang cakap awak ni skill, awak ni bagus lah macam abang-abu kan. Dia cakap, kau terror lah kau buat macam tu, macam ni kan. Otak kaya ni dia takkan terima macam tu tau. Dia cakap, adakah ini yang terbaik aku buat ni? Dia nak sentiasa memperbaiki diri dia. Right? Minda kaya ni, dia punya otak dia nak memperbaiki diri dia lagi. Apa lagi aku boleh baiki? Kan, apa yang aku boleh buat lebih baik daripada semalam? Ini minda kaya. Kan, dia nak tahu macam mana dia boleh baiki. Walaupun orang semua cakap, kau perfect lah, kau bagus lah, whatever lah, semua lah. Lepas tu kau dapatlah semua anugerah satu dunia ni, kau dah ambil lah. Tapi otak dia masih akan tanya, apa lagi aku boleh betulkan? Itu adalah minda kaya. Minda miskin ni, dia cakap apa dia? Aku dah tak buat apa lagi. Aku dah dapat ni, aku dah berjaya ni. Kan, inilah cara dia kan. Ini je, dia tak payahlah lagi belajar lagi. Tak payahlah. Kalau itulah otak awak cakap, itu otak orang miskin. Minda miskin, bukan orang miskin. Saya tak cerita pasal orang miskin, saya cerita pasal minda miskin. Dia minda miskin dengan orang miskin lain. Right, faham ke faham? Kadang-kadang dia nampak kaya tapi minda dia miskin. Kita nak check benda tu. Sama ada awak ada ke tak ada benda tu. Alright, check. Haji Asri, thank you for coming. Haji Asri dia cakap tadi, big why tu untuk capai impian kaya dunia akhirat. Amin. Alright, kalau Haji free, Haji boleh browse tu, bawa benda tu, copy letakkan mana, naik sekejap, kita boleh bercerita sekejap. Alright, okay, dan seterusnya, ini benda yang saya nak awak tanya tau. Bila orang cakap awak ni skill, otak awak selalu cakap macam mana? Kalau otak awak cakap, aku memang bagus lah, aku memang terror lah, aku tak payahlah, ni lah cara dia, then awak miskin. Awak dalam minda miskin. Clear Alright, then seterusnya saya nak tengok yang ketiga pula. Soalan yang ketiga ataupun dari segi ketiga ni, dia macam dari segi usaha lah. Bertiga ni dia macam bila dari usaha kita check minda kaya ni macam mana dalam usaha dia tu. Alright, usaha ataupun effort tau. Kalau English kita tulis effort lah. Alright, apa soalan yang awak kena tanya? Dia akan terus tanya soalan ni tau. Walaupun dia sukar, dia aku akan terus berusaha kerana aku tahu dia akan membantu aku. Walaupun dalam keadaan yang mungkin difficult sangat, memang susah sangat, aku akan terus usaha sebab aku faham dengan usaha aku ni pasti aku akan dapat bantuan. Kan, dia akan bantu aku, dia akan jadikan aku lebih baik ke whatever and stuff like that. Usaha, dia akan terus berusaha. Kan, jadi bila kita buat usaha ni, otak awak ni cakap macam mana? Kan, bila cakap okey kita kena berusaha, otak cakap alah tak payahlah. Dia cakap ni waste of time lah babe, kau nak pergi apa benda ni, tak payahlah nak buat benda tu, tak payah nak try benda ni lah. Apa benda dah lah, cukup kita dah buat ni. Kan, tak payahlah. Kan banyak lagi benda yang kita nak buat ni, tak payah. Itu kalau satu-satu benda yang kita buat, otak kau mula cakap macam tu, kau ni dalam minda miskin. Kau minda miskin. Kalau otak kau dalam bab usaha ni kan, kita kan orang berusaha kan, dia buat apa, dia tak jadi, dia buat lagi, dia tak jadi, buat lagi, dia tak jadi, buat lagi, dia tak jadi, dia buat cara yang lain, tapi dia dia buat dan buat. Itu minda kaya. Itu minda dia cakap tak apa, kita buat lagi, saya tahu kita boleh buat lagi. Itu minda orang kaya. Tapi kalau kau cakap buat lagi, tak payah buat lah, buang masa lah, tu minda miskin. Kau check lah diri kau sendiri. Aku tak payah nak cakap benda ni. Kau orang kena check diri sendiri supaya awak tahu awak ni ada tak minda kaya atau minda miskin. Alright? Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Alright? Yang ni bila ini juga kita tahu sama ada minda kaya ni, kita ni ada minda kaya ke tak, bila kita ditimpa satu ujian. Okey, nombor 4 kalau ada ujian ataupun kita panggil apa, mungkin macam setback kita buat something dia tak jadi. Kan, setback So bila benda ni berlaku, sekarang otak awak react macam mana?
Kan bila setback, bila ada ujian, kan ada satu cabaran yang berlaku dalam hidup kita, sekarang awak tengok otak awak ni dia macam mana, soalan yang mana dia keluar. Kalau dia keluar macam ni kan, dia cakap, tak apa, aku akan guna strategi lain, babe. Aku akan guna teknik lain, babe. Ini tak apa, ini kesilapan aku ni, aku boleh belajar something daripada kesilapan ni. Mungkin hari ni aku ada something, tapi aku rasa aku boleh belajar something lah. Kesilapan ni buat aku belajar something. Dia tak anggap benda tu kesilapan, dia ajar benda tu yang aku belajar something baru. Kegagalan tadi dia bagi dia macam dia belajar something yang baru. Maksudnya dia tak anggap benda tu gagal, tapi dia anggap aku belajar benda baru lah kat sini. Itu bila benda yang kita nak buat tu dia tak jadi, dia ada ujian, setback lah, kita buat dia tak jadi, kita gagal. Mungkin macam Haji Asri kan, ramai main saham dia gagal kan, tapi dia mula faham gagal. Kenapa dia gagal? Mungkin dia tak ada money management skill, dia tak ada satu ilmu yang betul. Mungkin orang yang berniaga dia gagal, kenapa? Dia tak ada satu ilmu perniagaan yang betul contohnya. Kan dia tahu dia kena tipu, jadi dia belajar, lain kali aku dah kena berhati-hati dalam benda ni. Jadi ini adalah apa yang minda kaya akan cakap. Tapi kalau minda miskin, dia cakap itulah kan, itulah kan, dia cakap itulah aku cakap, kau memang tak boleh lah. Sendiri tahu, kepala otak kau sendiri cakap dengan kau tak boleh, kau memang tak boleh lah, ni tak payah buat lah, give up je lah, kau pergi kerja ke, tak payahlah nak main saham tu, penipu lah semua tu kan. Ni abang-abu ni, kau tak payahlah nak belajar money, apa benda nak belajar money management, nak simpan duit, apa benda tu, aduh tak payahlah. Ini adalah otak miskin. Kalau bila kau ada satu setback dan otak kau cakap tak payahlah, kita ni lah, kita whatever, itu maksudnya kau punya otak memang otak miskin. Kan? Haji dah bagi lagi satu. Haji dia cakap, setiap kepayahan akan hadir kesenangan. Tiada jalan pintas untuk berjaya melainkan dengan usaha. Tepat sekali Haji cakap, setiap kepayahan akan hadir kesenangan. Setiap kepayahan kita lalu akan pasti ada kesenangan. Dia tak ada jalan pintas. Dia tak ada jalan pintas untuk kita berjaya melainkan dengan usaha. Tak ada usaha ni memang very difficult. Itu yang kita dapat kesimpulan tadilah daripada Haji. Jadi ini soalan yang keempat. Bila kita ada je satu setback, apa otak kita cakap? Kalau otak kita mula bagi alasan-alasan teruk dan habislah. Dan seterusnya saya nak cakap juga, yang ni nombor, saya nak tekan kat sini, saya nak bagi nombor 5. Nombor 5 ni dia macam ni. Ini kadang-kadang orang tak dapat terima kan. Nombor 5 ni dia kritik lah. Ataupun kita jangan panggil kritik lah, kita panggil feedback. Kalau kritik nanti dia cakap, alah kritik mana boleh bang kan. Sebenarnya feedback. So bila orang bagi kita feedback, bila orang cakap, Bu kau ni cuba pakai cantik sikit, cubalah kau cukur sikit misai kau tu, kau pakailah baju yang macam segak sikit, kau ni dengan baju hitam dengan baju putih kau je, cuba kau berubah sikit boleh tak? Kan macam tu kan. Kalau otak kau mula cakap, alah sudahlah, aku tahulah aku nak pakai apa kan, alamak, macam tak payahlah, benda tu boring lah babe, aku tahulah aku buat. Kalau itulah cara jawapan saya memang tak miskin. Saya tak ambil benda tu sebagai feedback untuk saya lebih. Sebab saya nampak, kalau ada 10 orang yang cakap macam tu, maksudnya ada orang yang nak melihat perubahan macam tu. Kan? Kan? Dan kat situ juga saya akan mula cakap, okey, saya faham saya punya kekurangan kot. Mungkin sebab saya pakai ni, mungkin kekurangan saya kena, lepas ni saya kena cukur sikit, saya kena presentable sikit kan, saya kena cakap. Saya mungkin saya anggap benda tu supaya saya dapat memperbaiki diri saya. So bila ada feedback ni, kita jangan terus condemn orang tu, kita cakap apalah dia ni, alah macam lah dia tu bagus sangat, alah dia nak advice aku. Tak payah babe. Kalau orang tu dia bagi, ambil tu feedback, kita cakap okey, mungkin ini, mungkin dia tak cakap mesti, dia mungkin. Sebab feedback ni adalah untuk kita analisa dia. Kalau benda tu tak betul, kita buang. Tapi kalau benda tu betul, baguslah kita betulkan balik. Jadi minda positif ni ataupun minda kaya ni, dia sentiasa akan mula melihat feedback ni sebagai satu peluang untuk dia mengubah diri dia, untuk dia mendapatkan mungkin benda-benda baru untuk dia mantapkan diri dia lagi. Tapi minda miskin dia cakap dia akan terus avoid. Dia cakap, sudahlah kau ni, kau nak feedback aku, kau tu betul ke? Dia macam tu. Kalau otak kita duk cakap macam tu, kita ni dalam minda miskin. Minda memang yang orang tak boleh berjaya, right? Okey. Ni lagi satu, ni last Aku nak tengok ni.
Dan kalau ini memang mencabar sikit. Ni memang mencabar. Sebab saya tahu ni memang mencabar Alright. Ni memang mencabar. Okey, ini katakan macam mana aku nak put this Okay lah, your peers lah. Alright. Ada talent ke atau sukses lah Okay, macam tu. Apa maksudnya Sekejap, saya cerita apa maksudnya. Nantilah aku jawab soalan kau. Okey, nanti soalan. Apa? Okey, dia ada soalan. Tak apa, kita nombor 6 ni nanti saya explain. Saya jawab soalan si Suhaimi ni dulu. Okey, dia cakap apa tau? Soalan Abang Bu, apa yang kita capai kalau kita ada mindah kaya ni? Dan bolehkah kita jual beli mindah kaya di pasaran Busra ni? Cap engkau bila nak tukar? Cap engkau bila nak tukar? Janganlah harap orang belikan, hanya bersandar pada Allah. Bersandar pada Allah tu maksudnya apa? Maksudnya apa? Benda tu boleh datang dalam pelbagai cara, babe. Aku memang bersandar pada Allah. Maksudnya mungkin lepas ni kau akan belikan aku. Itu bersandar pada Allah. Aku tak bersandar pada engkau pun. Aku tak tanya engkau pun. Tapi engkau dah tanya ni, maksudnya Allah dah masukkan dalam diri engkau ni satu bentuk untuk membantu Abang Bu, untuk belanja Abang Bu. Sebenarnya tu yang berlaku. Kan kau faham ke tak faham ni? Kau tak faham Suhaimi. Kenapa kau tanya soalan ni? Sebab Allah dah putihkan dalam hati kau ni untuk belanja Abang Bu satu topi cap warna merah yang mahal. Kan yang mahal sikit lah, yang lebih dalam $60 Singapura macam tu. Dia dah putihkan. Jadi kau kena belikan. Itu maksudnya berharap pada Allah. Aku bersandar pada Allah. Aku serahkan pada Allah sampai dia isikan dalam hati kau untuk beli cap aku ni. Alright? Okey, itu satu jawapan. Okey, dan bolehkah kita jual beli mindah kaya di pasaran? Kau jawablah sendiri soalan tu. Okey, aku tak nak jawab soalan-soalan macam ni. Kau jawab sendiri. Okey, jawapan yang seterusnya. Apa yang kita akan capai kalau kita ada mindah kaya? Yalah, insyaAllah kita akan capai lah banyak benda-benda yang orang kaya capai. Orang kaya ni capai impian dia, matlamat dia. So, bila kita ada mindah macam tu, kita insyaAllah kita akan capai benda tu. Tapi kalau kita ni nak benda-benda macam orang kaya tapi mindah miskin, memang kau tak dapat. Itu je. Boleh Aku harap kau redha lah dengan jawapan aku tu. Alright. Yang ni nombor 6 ni dia memang mencabar sikit tau. Sebab apa saya cakap? Dia bila kita ni kan, bila kita tengok peers ni mungkin kenalan kita, mungkin sama level dengan kita, sama kerja dengan kita, buat bisnes dengan kita ke something like that kan. Bila kita tengok dia orang punya, mungkin dia ada kelebihan. Kan dia ada kelebihan, dia ada satu skill yang berbeza, dia mungkin ada macam like kejayaan yang dia dapat kan. Otak yang mindah miskin ni dia akan cakap apa tau? Dia orang boleh lah, dia orang tu okey. Alah, dia orang tu dah lahir pun kaya, dia orang pandai lah, dia orang ada duit banyak lah, dia orang ni macam ni lah. So, ini adalah minda miskin punya, kepala otak miskin yang akan mula cakap macam tu. Kan dia cakap, alah dia je boleh, kita tak boleh, kita mana ada duit, kita tak ada talent. Ini minda. Kalau kepala otak kita ni cakap macam tu, awak faham lah yang awak ni ada minda miskin yang memang kena tukar. Kalau ada minda miskin macam tu, kau nak jadi kaya-kaya, minta maaf lah, kau takkan kaya lah. Kan? So, kau kena ubah minda tu. Alright? Sebab tu Allah cakap, kita nak satu, kan? Kita kena ubah. Right? Maksudnya, kita kena ubah cara kita berfikir dan sebagainya. Sebab minda kaya, dia tengok je orang-orang berjaya, orang-orang yang luar biasa kejayaan dia, dia akan mula fikir, macam mana dia boleh jadi macam tu? Apa yang aku boleh belajar daripada dia? Macam mana dia buat benda tu? Dia mesti ada satu kaedah yang dia buat. Macam mana aku nak macam contoh dia? Mungkin aku nak tanya dia lah. Mungkin aku nak belajar dengan dia lah. Mungkin aku nak kawan dengan dia lah. Macam mana dia buat? Aku nak study dia lah. Apa yang dia buat sampai dia boleh berjaya? Ini minda orang kaya. Kan minda kaya, bukan orang kaya. Minda kaya. Jadi minda kaya dia akan fikir apa-apa kejayaan yang berlaku di sekelilingnya, apa yang dia boleh belajar untuk dia juga dapat kejayaan yang sama. Bukan dia cakap, alah ini tak boleh, kita tak boleh, ni orang kaya, dia banyak duit, ni orang pandai, dia pergi sekolah, dia ada PhD, kita apa, dia SPM je ada, mana boleh berjaya. Kan, kalaulah kepala otak aku fikir macam tu, aku mungkin tak akan duduk macam ni aku berbual dengan korang. Tahu tak? Mungkin aku tengah buat, tak tahulah buat apa, tapi aku takkan buat macam ni. Sebab aku tak fikir macam tu. Aku tak fikirlah kau ada PhD ke, double PhD ke, kau doktor ke, aku tak peduli. Kan, aku tak peduli. Yang aku faham, alright, aku nak tahu dia berjaya ni sebab PhD ke tak. Sebab bila aku belajar balik, semua kejayaan Allah yang bagi. Jadi paling rapat yang kita kena ada adalah pada Allah. Connection kita tu pada Allah. Kan, penyerahan kita pada Allah, pengharapan kita pada Allah. So bila kita faham benda tu, benda-benda ni jadi senang. Sebab tu minda kaya ni, dia berserah semua pada Allah. Dia mula buat sesuatu untuk Allah. Dia mula berharap pada Allah dan dia redha pula dengan apa yang Allah kasih.
Kan sebab tu kan kita kena ada minda yang kayu dalam kita mencapai sesuatu kejayaan. Sesuatu kejayaan memerlukan minda yang kayu. Jadi itulah sedikit sebanyak yang Abang Bu nak kongsi pada hari ini dengan you all. Alright, dalam ilmu wang dunia akhirat. Mungkin ada dah bosan sangat. Ada yang cakap, okay, baguslah Abang Bu kau punya. Macam sedap je dengar kan. Lantak. Tapi apa yang saya buat ni adalah untuk saya berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian saya ni akan memberi manfaat pada orang-orang yang mungkin bersedia untuk menerima manfaat ni. Mudah-mudahan perkongsian kita ni jadi sesuatu yang Allah rahmati. Mudah-mudahan segala ni menjadi ilmu yang kita dapat amalkan. Alright, ilmu yang kita boleh amalkan untuk kejayaan diri kita, dalam pencapaian matlamat kita, dan juga dalam kita menjadikan kewangan kita ni mantap, insya-Allah. Alright, jadi teruskan untuk kekal positif dalam apa pun benda yang kita buat, insya-Allah. Alright, teruskan perjalanan kita, masukkan mindah-mindah kaya dalam kepala otak kita ni. Alright, bila ada apa-apa, kita terus ingat minda aku ni minda mana yang berbual. Kalau minda negatif berbual, stop. Jangan dengar dia, cari minda positif. Kenapa minda kaya aku senyap? Kan? So kita can consciously mula mengubah benda tu. Sebab kita kena ubah secara conscious. Sebab apa? Biasanya minda kita dalam satu keadaan default. Default ni bukanlah dicipta macam tu. Tapi dalam kita punya peningkatan kita, dalam kita punya, dalam kita punya kehidupan. Dalam masa kehidupan kita membentuk satu minda yang default. Yang sebenarnya tak betul. Sebab tu kita nak betulkan balik. Setiap kali kita ada satu yang bermain dalam otak kita, kita tanya, ni otak kaya aku ke otak miskin aku? Kalau otak miskin yang berbual, aku nak stop benda tu. Alright, supaya kita tak nak minda miskin tu ada dalam kepala otak kita ni. Alright, jadi itu cara untuk kita dapatkan minda yang kaya, minda yang sentiasa memberikan kita semangat, positivity, memberikan banyak kejayaan. Ramai orang yang berjaya mendapat kejayaan kerana mereka mempunyai minda kaya. Jadi saya nak you faham benda ni, kekal dan buat benda ni. Alright, okay, so itu sajalah daripada abang-abang korang. Memang handsome, memang macho, memang charming, memang awesome, memang rugged, memang power dan insyaAllah manis sangat. So itu sajalah. Alright, so kita berjumpa lagi dan jangan lupa untuk share benda ni. Okay, tekan share dan awak just kongsikan supaya biarlah orang yang awak kongsikan ni dapat manfaat. Kerana bila kita kongsikan benda ni dengan orang lain, insyaAllah kita akan dapat kebaikan juga. Alright, itu sajalah. Jadi kita jumpa lagi esok jam 9 pagi hingga 10 pagi. Alright, seperti biasa dalam ilmu wang dunia akhirat, untuk kita jab positif, jab into our mind, dan kita juga belajar ilmu-ilmu untuk kelebihan akhirat kita, insya-Allah. Right? Jadi saya doakan semua yang hadir pada hari ini, Allah permudahkan urusan kita dalam segala perkara yang kita sedang lakukan. Mudah-mudahan sentiasa diberikan taufik dan hidayah. Moga-moga kita akan sentiasa berada di landasan yang betul, di landasan yang benar, sentiasa diikhlaskan hati kita untuk memberi, dikuatkan iman kita, ditinggikan takwa kita. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah rahmat Allah SWT, dan dengan ni insya-Allah kita terus memberikan benda yang positif di orang-orang sekeliling kita, dan akhirnya insya-Allah kita akan semua bersahabat dan kita akan berada di circle yang sama, insya-Allah. Alright, di hari yang akan mendatang nanti. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. So Abang Rusli dia cakap jangan negatif sangat, alright, dalam hidup kita. So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita akhiri dengan selawat, insya-Allah. Alright, assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun,
صلى الله